Kisah kali ini bertajuk Pakcik Kapcai, Jalan Kota Kinabalu ke Kota Belud. Kisah kali ini terjadi ketika aku sedang memandu di sebuah jalan raya di Sabah, iaitu Jalan Kota Kinabalu ke Kota Belud. Dan buat pengetahuan pembaca semua, dekat sini tak ada highway. Hanya ada sebuah jalan raya biasa, gelap dan berbukit tanpa ada lampu jalan. Kalau ada pun hanya di sesetengah tempat saja. Ketika itu jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Aku dan sepupu aku Am sedang dalam perjalanan balik ke Kota Belud selepas menonton perlawanan bola sepak di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Lepas tengok bola, kita orang lepaklah kedai mamak, menyembang dengan rakan-rakan lain yang kebetulan ada dekat situ. Sampai tak sedar, dah lewat malam. Selepas duduk berjam-jam, aku dengan Am pun meminta diri dan gerak balik. Perjalanan balik dari Kota Kinabalu ke Kota Belud ambil masa hampir setengah jam. Hampir setengah jam memandu, kami telah pun sampai ke kawasan Tuaran. Dan disinilah bermulanya episod seram yang aku maksudkan. Keadaan jalan di sini memang gelap dan sunyi. Walaupun terdapat beberapa buah kampung yang dilalui di sepanjang jalan di situ, tapi waktu-waktu macam ni memang jalan akan lengang. Cuma terdapat beberapa kenderaan saja yang lalu. Aku bertemankan sebatang rokok sambil mendengar radio, memandu rileks je masa tu. Nak harapkan Am temankan aku, dia dah tertidur. Sampai di satu selekoh, tiba-tiba aku ternampak ada sesusuk tubuh sedang melambai dan cuba menahan kereta aku di hadapan. Terkejut juga lah dibuatnya, tapi bila kereta aku makin menghampiri, ternyata susuk tubuh tadi adalah seorang lelaki yang kelihatan sedang dalam kesakitan cuba menahan kereta aku. Sambil aku cuba kejutkan Am, aku perlahankan kereta aku dan memang sah. Lelaki tadi sebenarnya baru terlibat dengan kemalangan. Sebab tak jauh dari situ kelihatan sebiji kapcai yang agak teruk keadaannya tersadai di tepi longkang. Lelaki tadi yang kelihatan agak berumur terus mendapatkan kami meminta bantuan. Yang peliknya, dia cuma mengalami luka ringan dan sakit di bagian lengan je apabila Am bertanyakan kepadanya. Aku dan Am saling berpandangan keheranan, tapi kami tak mengesyaki apa-apa yang mistik pun. Dalam hati aku, mungkin Tuhan selamatkan pakcik ni. Dan segalanya adalah takdir, dia tidak mengalami apa-apa luka yang serius. Lalu kami menawarkan diri untuk membawanya ke hospital. Namun, dia tidak bersetuju dan hanya meminta kami menghantarnya ke rumah saja. Pakcik okey, pakcik tiada apa-apa. Pakcik okey, pakcik tiada apa-apa. Anak jangan risau ya. Betulkah pakcik okey ni? Aku bertanya, inginkan kepastian. Kot-kot pakcik tu segan tak nak menyusahkan, lagipun hospital dari situ agak jauh. Ya betul, pakcik luka sikit saja, cuma kalau boleh hantar saja pakcik balik ke rumah pakcik, kata pakcik tersebut. Aku dan Am bersetuju untuk menghantar saja pakcik tu balik ke rumahnya. Sambil terlupa, tanyakan pakcik tu dari mana lewat malam ni. Soal kapcai tadi dia dah tak hiraukan. Sampai di satu simpang, iaitu simpang ke Jalan Lama Kota Belud. Pakcik tu minta aku berhenti. Katanya dah sampai. Aku kata tak apalah, biar hantar dia sampai betul-betul ke depan rumah dia. Tapi pakcik tu berkeras, nak turun juga. Katanya lagi rumah dia hanya beberapa meter dari jalan raya ni. Memang dekat situ adalah beberapa buah rumah, cuma aku tak tahu yang mana satu rumah pakcik tu. Dan tak jauh dari situ ada jirat Cina. Walaupun penduduk di sekitar situ majoritinya adalah Islam. Namun yang pastinya kewujudan perkuburan Cina itu memang dah lama sebelum terbinanya rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Kami pun meneruskan perjalanan kami yang berbaki separuh tu sambil menikmati sebatang rokok. Sedang aku fokus memandu, tiba-tiba Am bersuara. Kau perasan tak? Pakcik tu asyik pegang kepala dia aja. Lah, yang kau ni pun satu. Orang tu baru lepas aksiden, mungkin kepala dia sakit ke sebab terhentak. Itu pun nak heran. Jawab aku geram dengan soalan bodoh Am. Yelah, tapi cara dia tu agak pelik. Seolah menahan sesuatu dari mengalir. Takkan kepala pakcik tu berdarah kot? Elok je aku tengok. Tahu pun kau. Dah lah, tak payah nak pelik sangat lah.
Tiba-tiba aku terhidu sesuatu. Sesuatu yang sangat berkait rapat dengan apa yang Am pikirkan. Yah, bau hanyir seperti darah sedang mengganggu deria bauku sekarang. Tapi aku buat-buat tak tahu sebab aku tengok Am macam tak perasan kehadiran bau tersebut. Aku teruskan perjalanan kami walaupun sedikit cuak. Namun aku kuatkan semangat untuk tidak dikuasai perasaan takut. Takkanlah pakcik tadi tu hantu, bisik hatiku. Akhirnya kami sampai juga ke rumah. Jam dah hampir pukul 4 pagi. Nak tidur tak lama lagi waktu subuh nak masuk. Lagi sejam kot. Aku ke dapur bancuh kopi hilangkan rasa mengantuk. Am pula dah tidur atas sofa. Malas nak balik rumah dia katanya. Aku pula sambil menghirup kopi panas, sempat bakar sebatang lagi rokok. Sambil duduk di beranda rumah, tiba-tiba aku terdengar sayup-sayup seperti orang sedang berbisik dekat aku. Terima kasih. Bulu tengkuk aku mula meremang. Perasaan tak payah cakaplah. Aku terus masuk ke dalam rumah. Duduk atas sofa sebelah Am yang sedang nyenyak tidur. Sambil mulut aku kumat kamit membaca ayatul kursi hinggalah aku tertidur. Solat subuh pun entah kemana. Keesokan harinya aku bangun lewat lebih kurang dalam pukul 10 pagi. Bangun je, macam biasa tabiat budak zaman sekarang. Terus buka handphone tengok Facebook. Tengah aku scroll Facebook aku terbaca satu berita di sebuah akhbar tempatan yang bertajuk lelaki tua maut nahas motosikal. Berita itu seolah-olah menarik perhatianku untuk membacanya. Sebelum ni aku tak ambil kisah pun berita macam ni, tapi kali ini agak berlainan. Bila aku baca alangkah terperanjatnya aku, bila lelaki tua yang dimaksudkan memang tak lain, iaitu pakcik yang malam tadi. Semua butiran sama dengan apa yang kami lalui malam tadi. Dari tempat kejadian sehinggalah tempat tinggal pakcik tu. Dan yang paling buat aku tersentak ialah kulit kepalanya dilaporkan hampir 80% terkopak. Patutlah kata si Am, pakcik tu asyik pegang kepala dia, macam menahan sesuatu dari mengalir. Rupanya memang betul, ada pendarahan serius di bahagian kepalanya. Dan bau hanyir yang aku terhidu malam tadi adalah darah si mati. Jadi, pakcik yang kami tolong malam tadi rupanya adalah hantu. Sekian, terima kasih.